بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، وعن والدينا وعن مشايخنا وأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، أصحاب الفضيلة، tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seluruh barisan jawatan kuasa Masjid Sendeng, sidang jemaah muslimin dan muslimat yang saya hormati. Apa khabar tuan-tuan? Ramadan Karim, Ramadan Karim. Dan insya-Allah pada petang ini kita cuba selesaikan sampai 2.30 lah. Ya, 1/2 jam, okey. Pukul 3:30 lah. Tak ada 2:30, dah cukup. 2:30 insya-Allah kita akan selesaikan. Jadi tajuk yang saya bincang dengan imam iaitu kita bincang tentang Ramadan dan doa. Soalan dia tuan-tuan, mana lagi afdal? Lepas semayang imam takbir wirid, kita bangun semayang ba'diyah dulu. Dia tak doa dengan imam. Mana lebih afdal? Kita bangun dulu, kita buka Quran, baca Quran. Kita doa sambil-sambil tu amin kalau doa imam, tapi baca Quran ni. Mana lebih afdal? Ataupun kita buat aktiviti lain lah. Ya, dari sudut itu, ya, para ulama menyusun ataupun memberikan kita beberapa pencerahan. Antaranya, sebelum kita masuk kepada tajuk kita tentang doa, maka ada sebuah hadis qudusi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, hadis qudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu al-Qur'anu wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin." Itu hadis dia. Terjemahan dia tuan-tuan, siapa yang sibuk, bukan sibuk dengan TikTok lah, bukan sibuk berburak. Sibuk dengan apa? Dengan dua benda. Satu, dia sibuk dengan Quran. Lepas Quran, lepas Quran, lepas berhenti baca Quran, berhenti rehat, sambung lagi Quran. Dia sibuk dengan Quran. Ini kesibukan yang pertama, Al-Quran. Kesibukan yang kedua tuan-tuan, zikir. Kan zikir. Habis semua wirid yang maksur, yang hizib, yang husun, semua wirid yang mana-mana hizib Imam Nawawi, ratib Imam Haddad, semua dibaca. Sibuk berzikir, sibuk. Kesibukan kerana membaca Quran yang pertama, dan kesibukan yang kedua tadi kerana zikrullah, berzikir, menyebabkan dia terlupa, tercici untuk an mas'alati. Dia tak berdoa. Faham Quran dah 4 kali khatam dah sampai 20 Ramadan ni,
19 Ramadan ni dia dah 4 kali khatam dah. Sibuk baca Quran. Tuan-tuan, lepas tu zikir full package. Baca zikir itu cukup lengkap, masya-Allah zikir dia. Sehingga dia tidak sempat berdoa. Maka jawapan dalam hadis ini, ya, tuan-tuan, Allah sebutkan a'taituhu, aku akan anugerahkan kepada dia yang mengaji, sibuk mengaji Quran, sibuk berzikir tadi, aku beri dia lebih daripada aku yang beri daripada orang yang berdoa. Orang yang sibuk berzikir, orang yang sibuk membaca Quran, dia akan dapat lebih daripada orang yang meminta. Bagaimana kita situasi nak faham hadis ini, tuan-tuan? Hadis ini maknanya, ya, disebut oleh Imam Syaukani dalam Tuhfatul Zakirin, disebut juga oleh Imam Nawawi dalam Kitabul Azkar, tuan-tuan. Dia cerita, cerita dia memang keutamaan Quran, keutamaan zikir. VVIP Allah ada dua, Ahlul Quran dengan Ahlul Zikir. Ini VVIP Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia kita nampak macam kurang berdoa. Tuan-tuan jumpalah para masyayikh kita, dia kata tak ada berjela-jela doa dah. Ini satu pendekatan, satu mazhab. Syekh sakit perut lah, buat anak tak berjaya, anak dogel lah, apa orang rumah lagi lah, apa semua ni, buku tak cukup lah Syekh, mengadu kat Syekh. Dia angkat tangan, Fatihah, tu ya, dah. Dia tak ada doa panjang-panjang. Sebahagian para awliya, sebahagian para ulama mengambil pendekatan, sebahagian lebih-lebih lagi para habaib, para sadah Ja'fariyah di sana, dia tak ada doa panjang-panjang, dia apa? Fatihah. Sehingga dulu Syekhuna Sayyidi Syekh Murtada cerita, beliau antara orang yang semayang di belakang Syekh Saleh Ja'fari di Azhar. Antara makmum Syekh Saleh Ja'fari di Masjid Azhar semayang tarawih ialah Sayyidi Syekh Murtada. Maka ini jangan ditiru, imam-imam Sa'min ke, Jerusli ke, Sa'zuddin ke, jangan tiru pula. Sebab kalau Syekh Saleh jadi imam, Qul huwallahu ahad, dia tak ada Allahu samad dah, terus rukuk. Kalau gitu, yes lah, syukur lah, bagus lah imam ni, naikkan allowance dia. Sebab lagi pendek, lagi tinggi allowance. Lagi panjang, lagi tolak bonus. Syekh Saleh begitu, di Masjid Azhar, kata Syekh Murtada. Tuan-tuan, maksud saya tadi saya nak kaitkan sikit lah. Sebahagian ulama ni dia ambil yang ringkas-ringkas kerana tumpuan mereka ialah memperbanyakkan tilawatul Quran, memperbanyakkan zikir, tetapi mengurangkan doa. Itu untuk para awliya, para ulama. Kita di Sendeng ni, tuan-tuan, orang awam. Apa maksud orang awam? Kita kena seimbangkan doa. Oleh kerana kita ada imam yang ada allowance, kita angkatlah tangan amin ni lah, kan? Kita aminkan doa, senang, tak susah dah, amin dia, angkat tangan amin, dah selesai, tuan-tuan. Oleh kerana kita bukan ahli Al-Quran yang terpaksa nak mengkhatamkan, dan sehari dua ni kecoh lah balik ni dekat media sosial, tengah kecoh apa, bohong, khatam Quran sehari 2 kali, membongak semayang 1000 rakaat sehari. Timbullah balik masalah ni. Ini untuk orang-orang yang saya kata orang yang akal tak cukup, yang komplain ni, yang tak faham konsep Lailatul Qadar, yang tak tahu cerita tentang lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yang tak faham tentang konsep mukjizat, yang tak faham karamah itu pecahan daripada mukjizat, dia akan komplain lah, tak sudah komplain. Ada satu student di Yaman, orang Qadah, budak Qadah mengaji Yaman. Dia, tuan-tuan, boleh khatam sehari sekali. Maknanya zaman kita ni boleh lagi khatam sehari sekali. Tapi dia tak adalah macam kita berburak setengah jam, lolap 4 jam setengah, lepas tu pergi bazar tak balik-balik. Memang tak khatam lah jawab kan. Maknanya benda ni realiti yang berlaku, tuan-tuan. Maka kita nak katakan, untuk kita orang awam, Quran kena baca, tadarus kena terlibat, imam doa kita amin. Kita juga mesti ada doa-doa hajat-hajat peribadi kita yang kita mesti angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Maka Quran pun ada, zikir baca. Kecuali tadi saya katakan, dikecualikan memang dia ahlil Quran, para asatizah, para santri tahfiz. So, memang dia kena banyak, kena khatam setiap hari, kena khatam 3 hari sekali, dia target khatam, dia target itu dikurangkan. Hatta zikir dikurangkan, tuan-tuan, hatta doa. Dia termasuk dalam hadis yang kita riwayatkan ini, iaitu Allah beri dia lebih daripada apa yang kita minta.
Sebab kaitan Quran dengan zikir. Cuma catatan, kita orang awam jangan sampai tertinggal zikir-zikir yang ma'thur. Jangan sampai tuan-tuan nak baca Quran, tasbih pun tak baca, salah. Sebab tu saya tegur banyak masjid tuan-tuan, kesilapan kita qajar suratul mulk lepas isyak tak baca tasbih, itu salah. Itu mafdul, tidak afdal. Afdalnya wirid itu yang maksur yang Nabi ajar, subhanallah, Allah, Allah akbar, ayat kursi itu jangan tinggal. Al-mulk itu bonus. Faham? Ada sebagian surah TTDI nak baca kahfi 10 awal 10 akhir, tinggal azan isyak, tidak afdal. Azan itu syiar. Nampak tuan? Ini semua berkait dengan ilmu. Mana kita nak letak masuk, mana nak letak tompek, itu berkait dengan ilmu. Maka tuan-tuan sekalian, dalam perbincangan ini saya petik kalam ataupun kitab Is'af Ahlil Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan lil Imam Syaikhu Syaikhina, tuan guru kepada tuan guru kita. Kitab ini karya Al-Imam Syekh Hasan Muhammad Masyaut, ulama Yaman menetap di Mekah tahun 70-an, 80-an. Tuan guru kepada Syekh Nuruddin. Kalau kita kata Mekah tu Syekh Nuruddin lah. Sanad Syekh Hasan Masyaut ni kita dapat daripada Syekh Nuruddin tuan-tuan. Ya, saya subuh tadi cerita dekat Masjid Kampung Payoh. Saya cerita tuan-tuan tahun lepas masa intikaf, saya duduk belah kiri tuan. Ada satu brother tu semayang tuan-tuan. Saya tunjuk contoh Dia semayang belah kiri tuan, duduk kiri imam tu. Saya pelik ni dia semayang. Dia berjalan ke depan, dia pergi ke kanan, dia bosan ke belakang, dia pergi balik ke sini. Dia buat macam tu, tengah semayang, tapi dada dia tetap pada kiblat. Kan? Dada dia menghadap kiblat, tapi saya tunjukkan, saya ambil video. Inilah masalah ada handphone ni. Saya ambil video dia. Saya ambil video, saya tunjuk dekat mantan SU kita, Bang Zairil. Bang, pernah tak? Tak, bukan orang Sendeng, orang luar. Kan? Jadi saya nak cerita sanad ni. Orang luar. Jadi biasalah kita ni kalau polik-polik sikit, kita kata Nabi Khidir, kata dia. Pandai you Nabi Khidir. Mana Nabi Khidir datang Sendeng? Kan? Tapi itu polik lah bagi saya. Kan? Pergerakan dalam solat tak boleh. Batal semayang. Tapi tak tahulah kau dia ikut syariat Nabi Musa kau, Nabi Khidir, saya tak tahulah. Cuma sanad yang sahih. Kalau tuan-tuan nak dapat sanad yang sahih, sanad guru kita lah, Syekh Nuruddin daripada pengarang Syekh Hasan Masyaut. Sekarang kita banyakkan amalan sehari lah, harian lah. Baca suratul Qadar berapa kali? Kalau 4 kali, senang bona. Sanad dekat sini dia kata, baca suratul Qadar 41 kali. Saya try 41 kali ni, ambil masa 15 ke 20 minit, boleh lah. Kita lain handphone pun sejam setengah, tak ada hal pun. Facebook 3 jam pun tak ada nguap-nguap pun tengok. Cuba tuan-tuan try malam ni, sebelum tidur kau, sebelum sahur kau. Suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir. Try 41 kali, kata Syekh Hasan Masyaut, dan ditambah dengan zikir ya Mughith, ya Mughith, ya Mughith. Ya Mughith tu kita baca 7 kali, maka segala hajat kita akan diqabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tuan-tuan nak sanad, itu sanad yang kita terima daripada guru kita, itu membaca amalan suratul Qadar sebanyak tuan-tuan berapa kali tadi? Jangan pula baca terbalik, sampai boleh lah diskaun lah sikit. Sampai boleh tak sampailah sanad ni. Kan dia tang-tang beramal ni semua nak diskaun. Kan tang syurga dia nak paling copek. Tuan-tuan, maka baca ya arifni, ya Mughith, arifni, yang bantulah aku ya Allah, hamba-Mu, arifni ya Mughith, diulang 7 kali. Begitu tuan-tuan sanad dia lah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka kalau kita sebut apa kaitan Ustaz antara Ramadan dan doa, kaitannya tuan-tuan boleh dapat daripada suratul Baqarah. Kewajipan puasa kita tahu 183, kutiba alaikumusiyam, sampailah ayyamam ma'dudat 184. Ayat berikut itu tuan-tuan, Allah telah mengaitkan Ramadan, mengaitkan ibadah puasa tuan-tuan, maka Allah rakamkan dalam ayat yang suci, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Ini tuan-tuan, ayat ini ada kaitan dengan Ramadan sebab dia halaman yang sama. Quran mushaf kita tu muka surat yang sama.
Ya, ayat 18, saya tak dapat yang tepat, 185 ataupun 186 tuan-tuan. Maka ayat ni menyebutkan apa tuan-tuan? Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku. Maka sahabat tuan-tuan, asbab penurunan ayat ini ketika sebahagian sahabat tanya, ya Rasulullah, Tuhan kita tu aqaribun rabbuna fanunajihi, kita munajat bisik-bisik pembelahan, ya Allah kabulkan hajat aku, ya Allah temukan aku Lailatul Qadar, ya Allah tahun depan nak pergi umrah, ya Allah umrah Ramadan sama macam haji dengan Nabi SAW, umratun fi ramadhani ka hajjatin ma'i, ya Allah kabulkan hajat aku, ya Allah, macam-macam lah bisik lah, itu personal bisik. Apakah hanya bisik-bisik perlahan, donga tak donga, ataupun amba'idun fanunadih, ataupun kita kena kuatkan suara pakai mic, kena joget ke, macam mana berdoa? Ini soalan yang ditanya oleh para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat ni respon kepada soalan. Maka Allah itu qarib. Antara nama Allah qarib, dekat. Lebih dekat tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya berbanding dekatnya urat kita dengan nadi kita, dengan darah kita tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Maka Allah sebut apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doa. Kan di sending ni ada dua benda lah. Satu-satunya doa 19 malam tarawih lah. Sebab saya tarawih sini baru 2 kali. Sekali masa Imam Rosli bertugas tu. Kita mana-mana masjid tuan-tuan witir, dah tak baca amanah Rasul dah. Witir dah tak baca. Paling handal pun Syekh Solah memanglah dia senapih kan. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas memang senapih. Tapi dia tak baca amanah Rasul dah. Mana lagi tumpek? Malam tadi saya di Senayan dengan Ustaz Nazri, mantan imam kita. Ustaz Nazri malam tadi baca suratul Naml dengan suratul Qasas. Itu antara ustaz yang bagus, ingatan Quran kuat, Ustaz Nazri kita. Tuan-tuan, malam tadi dia suratul An-Naml, Samud, Al-Qasas, juzuk 19 dengan 20 di Senayan. Tapi sampai witir dah tak baca amanah Rasul dah. Mana lagi tumpek baca? Ustaz Amin baca, TTDI baca amanah Rasul. Tak baca juga. Tapi sini pun tak baca, ikut Syekh Solah. Marida baca. Oh, macam Marida baca. Baguslah. Tapi tuan-tuan, package Imam Rosli dia siap amin sekali. Faham? Dengar tak? Kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai ya tuan-tuan. Apa tuan-tuan ayat ujung Al-Baqarah tu? Handphone bunyi. Ayat ujung apa dia? Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Imam Rosli. Punyalah doa, nak baca doa tu. Memang itu kandungan doa. Memang itu doa. Tuan-tuan, ya, dan dulu orang komplain dekat Syekh Murtada. Kata, Syekh, apa pula pusing belak-balik, dah habis surah An-Nas, rukuklah, apalah patah belak-balik ke depan. Maka kata Syekh Murtada, ini doa. Kandungan doa, maka dibacalah amanar Rasul sehingga akhir. Ini satu yang ada di sendeng lah, yang tak ada di tempat lain, saya tengok lah. Yang kedua ada di sendeng, tapi itu sembahyang subuh je pula. Doa Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Tu sanad tu kena tanya tuan ni tu. Ustaz Syarafuddin dia baca doa Imam Ghazali subuh dia pula dia baca. Sebab doa itu memang panjang. Saya sambil-sambil turun masjid kalau nak hantar azam sekolah, sambil-sambil tu saya tadah tangan tu, Ustaz. Amin, amin. Sebab doa tu tak ada orang baca, dia seorang je baca. Tolong Ustaz, pangkal apa? Pangkal Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha. Yang tu tuan, doa Ustaz Syarafuddin baca tu. Itu dia seorang yang hafal tu. Jadi saya kalau subuh saya suka tu, saya sambil turun masjid pun angkat tangan tu, amin, amin, amin. Sambil start motor, amin tu. Itu yang ada di sendeng, yang tak ada di tempat lain lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan sekalian, maka sebab itu kita kata tadi bahawa memang Ramadan dan doa mempunyai hubungan secara langsung. Apatah lagi tuan-tuan, ketika mana sahabat mendengar ayat ini tadi, Allah kabulkan doa kita, tetapi dengan syarat falyu'minu bi. Tuan-tuan, Allah sebut apa tuan-tuan? Allah minta kita beriman. Ya, barulah Allah terima doa kita, falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi syarat doa. Apa syarat-syarat doa? Ini kita belajar dalam bab adab. Jangan paksa Allah. Jangan ajar Tuhan. Kau ni kurang ajar, nama ajar Tuhan ni orang biadab ya. Apa ni Tuhan tak makbul?
Tu kau ajar lah nama Apa tak dapat lagi pergi haji ni, aku dah kursus 10 tahun. Kan tuan-tuan, kita pun persoal kalau apa ni, kalau ikut ramai-ramai sendeng ni semua semayang tak sah ni kata dia. Dan seorang je sah. Yang tak sah makbul, yang aku tak makbul kenapa? Ini semua makam bawah kulit-kulit ni aku yang isi Kita mengajar Tuhan tuan-tuan. Maka sebab itu ya, ayat ini kita kukuhkan. Syekh Hasan Mashab dia kukuhkan tuan-tuan. Saya sebelum zuhur tadi baru masuk surah Yunus. Konolah surah Yunus tuan-tuan, ketika mana ia mengaitkan doa Nabi Musa alaihi salam yang diaminkan oleh Nabi siapa tuan? Nabi Harun lah. Nabi Musa doa Nabi Harun yang aminkan. Doa Nabi Musa diaminkan Nabi Harun alaihi salam. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Tuan-tuan, ini cerita Fir'aun wa mala'ahu dan kroninya, menteri-menteri dia yang punyalah belagak, ada kemewahan, tuan-tuan, menindas rakyat dia. Maka tuan-tuan, Nabi Musa dah bonek, dah bercakap, dah baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Nabi Harun jadi juru cakap, menyampaikan dakwah dengan kelembutan, dengan kesopanan, dengan kesusilaan. Sampai kepada Fir'aun tuan-tuan tak jalan. Doge juga. Mengaku Tuhan lagi Fir'aun. Maka tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam dah tak terayur dah. Maka inilah doa dia dalam surah Yunus tuan-tuan. Baginda alaihi salam berdoa dalam surah Yunus ayat 88 yang saya baca tuan tadi, iaitu ya Allah, wasakkan harta Fir'aun. Ini dalil boleh doakan kecelakaan kepada orang yang biadab, yang durjana kepada Allah. Ni dalil dia. Kita doakan untuk Israel, Zionis. Ni dalil lah. Ya, syariat dulu ni, tapi terpakai pada syariat kita jugalah. Tuan, ya Allah, musnahkan harta-harta Fir'aun dan kroni-kroni dia itu. Tuan-tuan, Allah respon. Apa Allah jawab pada ayat 89 surah yang sama, surah Yunus. Tuan-tuan, lepas surah Yunus, surah apa? Tanya ni, bulan Ramadan ni refresh Quran mesti kuat sikit lah. Pak Yunus apa? Dia cari apa nama Yunus bin apa? Bin Yusuf ko? Bin Yaqub ko apa? Lepas surah Yunus, surah apa? Surah Hud. Lepas surah Hud, surah Yusuf. Ini 3 rangkaian Nabi-Nabi itu. Kan, tuan-tuan? Maka Allah respon, qad ujibat da'watukuma, wahai Musa, wahai Harun, aku kabulkan doa kamu berdua. Tuan-tuan, para ulama tafsir ketika mengkaji ayat ini tuan-tuan, kecelakaan Fir'aun hanya berlaku selepas berapa tahun daripada doa? Iaitu Allah mustajabkan doa secara cash hanya berlaku selepas 40 tahun. Tuan-tuan cuba bayangkan, kita baru doa hari ni, semalam nak sampai. Macam mana? Doa hari ni, potang lah nak sampai Yasa. Mana boleh? Bukan tak boleh. Maknanya bandinglah kita dengan Nabi Musa. Tuan-tuan, bandinglah kita dengan Nabi Harun alaihi salam. Dia berdoa 40 tahun baru Allah terima. Kalau kita tuan-tuan belum dapat lagi hajat kita, bukan Allah tolak. Kerana bentuk makbul doa dalam hadis yang kita maklum bersama tuan ada 3 kan? Ya, satu tuan-tuan, Allah bagi cash, ma'alal ardi muslimun. Kita yang berdoa tuan-tuan, yad'ullaha bida'watin, dengan satu doa, illa atahullahu iyyaha, Allah bagi cash, memang dapat. Kan, kita nak sesuatu hajat, Allah bagi, itu satu. Yang kedua, au surifa anhu minasyarri mithliha. Tuan-tuan, Allah palingkan bala kepada kita. Patut aksiden tadi tu. Kan, patut dia kena Covid mati tu. Kan, tapi Allah palingkan bala tuan-tuan asbab doa. Kita minta lain. Kita minta pergi haji. Kita minta anak kita konvo tahun ni. Kita minta macam-macam hajat yang baik. Tetapi Allah tak bagi yang itu. Allah palingkan bala. Nampak? Ini mustajab. Dan ketiga tuan, yang paling kita bersyukur sebenarnya apa dia? Doa tak makbul, cash tak dapat, dan bala tak terelak. Yang paling kita seronok sekali ialah tuan, ialah apatah lagi kita yang tahajud pun dah hujung-hujung ni pun masih bangun pukul 5 lagi. Kan, masih kita ni sedekah pun kodokut lagi. Quran pun tak khatam lagi. Dia sanggup menghadap handphone 3-4 jam, Quran tak nak pegang-pegang tu. Kan, apatah jenis kita macam ni, tuan-tuan, macam mana kita nak anggap Allah terima dengar doa kita? Maka yang paling menyeronokkan tuan, angkat je tangan belakang imam, amin amin tuan. Sebab
walaupun dua bentuk pertama tadi nampak tak berkesan, bukan bentuk cash, kita dapat tunai apa yang kita hajatkan, bukan juga bala yang terelak, tetapi Masya Allah Tabarakallah, apa tuan-tuan kelebihan dia yang ketiga, iaitu kita tengok nanti di hari kiamat, mana datang pahala banyak ni. Aku tahajud tak ada, Quran tak khatam, sedekah kau dekut, bubur lambu tak ada tolong orang tolong dah, pandai-pandai kau lah. Kan tak ada Palestin dia lantak kau lah. Tapi ada doa-doa, ada amalan pahala yang banyak bergandung. Mana datang pahala ni? Patut kawan-kawan kita semua syurga tingkat 6, kita tingkat 5, lebih lagi. Kenapa? Rupanya malaikat kata ini ganjaran doa. Tuan-tuan jangan pandang rendah pada doa itu. Kan ini ganjaran kerana kamu berdoa tuan-tuan. Maka sebab itulah ya, kalau kita tengok tuan-tuan, ya, Ramadan sebagai ruang untuk kita memperbanyakkan doa, dan hadis yang masyhur tuan-tuan, untuk kita yang puasa, li saimi inda fitrihi da'watun la turad. Orang puasa lebih-lebih lagi waktu-waktu mustajab. Sepanjang puasa ni waktu kita mustajab lah, sepanjang hari puasa, malam puasa Ramadan mustajab secara umum. Tapi cari juga tuan-tuan waktu-waktu nafahat, curahan rahmat Allah, antara yang secara zahir khusus Nabi SAW sebut apa tuan-tuan, iaitu ketika menghampiri waktu buka. Tu setengah jam tu dah siap dah tu, setengah jam dah duduk wirid ko, tahlil ko, baca Quran ko, berzikir ko tuan, berdoa. Ambil 3 minit pun okey lah sebelum buka tu, 5 minit lagi cantik lah tuan. Doa itu tidak akan ditolak tuan-tuan, doa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apatah lagi waktu sahur. Waktu sahur tu bukan bangun-bangun colik mata tolan tom yam 3 pinggan itu pergi tidur balik subuh pun tak ke mana, tak. Kan tuan, waktu sahur, wah doa itu waktu-waktu yang mustajab doa. Maka tuan-tuan sekalian, sebab itu kita ambil sedikit antara adab berdoa. Jangan kata malih dia doa dah, tak ada timur pun Tuhan tak dengar pun, tak. Sebenarnya Allah mendengar, Allah terima pun tuan hajat kita tu, Allah dah terima dah, selagi kita memenuhi hajat. Dan jangan menggelabah, jangan panik tak entu arah tuan-tuan, jangan mengajar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut tadi 40 tahun Nabi Musa, Nabi Harun doa baru Allah makbulkan, Allah cashkan tuan-tuan. Dan sebab itu dalam bab adab ini tidak lari kita mengaji dalam bab ilmu tasawuf. Maka disebut oleh Al-Imam Ibn Atta'illah tuan-tuan, jangan sebab doa lambek menjadikan kau tu dah ilhah. Ilhah ni merintih dan merayu, ya Allah aku. Memang itu adab doa lah. Rasa kelemahan, kehinaan. Takkan tuan-tuan kata, ya Allah aku datuk, ya Allah bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa dah, dan duit banyak dah. Ya Allah tak payah dah, dan memang sihat, tak ada 3 serangkai dah, tak apalah nak bagi apa, memang dan okey punya, dan doktor pakar ramai, duit banyak. Ya Allah tak apa dah, dan lawyer ramai, dan saman ni semua orang masjid nanti. Takkan je tu punya doa, tu biadab. Kan, maka tuan-tuan rasa kehambaan itu yang mahal. Maka walaupun kita tadi dah merintih dan merayu tuan-tuan, jangan kita putus asa. Kerana tuan-tuan dikatakan penyakit, 2 penyakit tuan-tuan yang menyebabkan Allah bonci kepada hamba, Allah anti, Allah murka. Satu, orang yang tuan-tuan qanit, bukan ta, qunut, ta, itu orang yang kecewa dengan Allah tuan-tuan. Yang kedua, Allah benci orang yang mustakbir, mutakabbir, yang sombong. 2 kumpulan ni Allah tak makbulkan doa dia. Kan? Dia kecewa dah tak ada, aku tak ada harapan dah doa aku ni. 2 kumpulan ni tuan, Allah tak terima doa mereka. Sebab tuan-tuan kita kena ingat lanjutan kalam Imam Ibn Atta'illah dalam hikam beliau ini. Tuan-tuan, Allah jamin garanti doa kepada kita. Allah terima doa kita, tetapi timing dia, waktu tu bukan kita tentukan. Itu kena faham. Waktu tu bukan kita tentukan, Allah yang tentukan. Waktu saya ialah saya doa 2.25, saya nak Allah makbulkan 2.26. Memanglah saya nak macam tu, nafsu saya, syahwat kita saya macam tu lah nak cepet. Tapi Allah kata tak, kalau aku bagi kau 2.5 kan kau sombong. Kan aku tak angkat kau dulu jadi wali cepet-cepet, dan ambil dah tua-tua osok pun jadi wali lah. Kau belum jadi alim lagi, tak apa, kau mengaji dulu. Kan kau belum jadi kayu, tak apa, sebab kau kayu osok kau tak nampak pintu masjid lah. Kau main keliling kau lepas ni, kau tawaf masjid kau tak masuk. Kan tuan-tuan, maka Allah SWT maha mengetahui kenapa dia tak bagi sekarang. Dan tuan-tuan, bentuk penerimaan itu, istijabah itu tuan-tuan, istijabah itu bukan mesti bentuk yang kita minta sebiji.
Allah boleh gantikan dengan kita rasa yang kita nak tu yang betul. Tak, Allah kata yang aku beri ni yang sebenarnya yang elok. Tuan-tuan sekalian, maka sebab itulah ya, nilai perhambaan kita tuan-tuan semakin meningkat tuan-tuan ketika kita berdoa. Dan tuan-tuan sekalian, ya, ketika berdoa jangan kita menentukan masa. Kalau tak sampai, kalau belum terima tuan-tuan, kita sabar terus berdoa merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tuan-tuan, dia kata apa? Hadis Nabi SAW, hadis siapa yang man fataha lahu babam minad du'a, man futiha lahu babun minad du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Siapa dia ada ilham untuk berdoa, Rabbana atina, contohlah doa yang kita baca, yang tuan-tuan hafal lah, tak boleh Arab, baca Melayu lah, Banjar ke Jawa kau baca lah, bahasa Mandarin ke bahasa Tamil, baca doa. Tuan-tuan, dia doa tu sebenarnya, kata Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, doa tu sebenarnya itu ilham daripada Allah, takdir, izin daripada Allah. Memang Allah nak bagi itu. Maknanya tuan-tuan, kita angkat tangan tu, Allah dah bagi dah apa yang kita hajat. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam kesempatan ini, ya, berbaki, ya, beberapa 10 hari terakhir ni, kalau ikut Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala dalam syarah Jawharat At-Tauhid, dan beberapa para ulama, kajian mereka kata puasa ini kajian, bukan tepat, tak mesti tepat lah. Puasa kalau start Selasa Lailatul Qadar pergi malam 25. Tapi malam 25 hadisnya pun kuat. Kalau Syafiq ingat baru ni dengan Syekh Salah kita kat Masjid Politeknik, Imam 3 Masjid Poli, Masjid Syekh Murtada di Port Dickson. Kan? Kalau ingat Syafiq dulu Syekh Salah sebut apa? Malam Jumaat pun kan. Syekh Salah kata tengok Quran, Taurat, Zabur, Injil semua turun Ramadan. Susunan dia Taurat 6 Ramadan. Zabur 12 Ramadan. Injil 12 campur 6 18 Ramadan. Quran campur 6 18 campur 6 24 Ramadan. Maka Lailatul Qadar ialah malam 25. 24 malam 25. Ini ada hadis. Okey tuan-tuan, ya, ada hadis yang mengatakan ya tarikh malam Al-Qadar itu malam 25. Jadi selari pula dengan kajian para ulama, Imam Ghazali. Orang tanyalah, doktor macam mana pula dia tahu pula malamnya lah tahun depan malam tu? Jawapannya apa tuan-tuan? Jawapan dia tak tidur macam gitu. Tu cerita Dia iktikaf kat masjid 10 malam akhir. Dia buat kajian, tengok macam mana keadaan, apa amalan dia. Dah try statistik selama 30 tahun contoh kan. Setelah 30 tahun tuan-tuan, dia punya statistik tu membuktikan mula Selasa jatuh malam 25. Ini kajian. Walaupun saya kata tadi kita taklah bergantung sepenuhnya, sebab benda ni tetap Allah sembunyikan 5 dalam 5. Penutup tuan-tuan, jam ni semua scam ni, semua copek suruh saya berhenti. Jam saya belum 2.30 lagi, ada 3 minit lagi tuan-tuan. Betul lah, yang ni betul, ini jujur, ini Sadiq Al-Amin 2.26 betul, yang ni scam. Dia suruh ceramah copek habis. Tuan-tuan 5 Allah sembunyikan dalam 5. Apa 5? Tuan-tuan, Allah sembunyikan tuan-tuan solat wusta. Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Solat wusta tu tak tahu, walaupun banyakkan ulama kata asar, tapi tak sependapat. Yang kedua, waktu mustajab doa hari Jumaat. Tuan-tuan, apakah, walaupun pendapat kata Imam Suyuti yang paling kuatnya ketika imam duduk antara dua khutbah, tapi itu pun tidak sepakat. Ada 40 pandangan tentang waktu mustajab doa hari Jumaat. Kalau kita di Mesir dulu dengan Syekh Nuruddin, Syekh kata lepas asar Jumaat tak ada takraw, tak ada bola, tak ada main. Asar duduk wirid, duduk baca kitab. Masa student dululah, tapi dah tua-tua ni dogil lah tuan. Kita pun sama hari Jumaat ke apa-apa bantai lah. Tuan-tuan, dua Allah sembunyikan waktu mustajab doa hari Jumaat. Yang ketiga tuan-tuan, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Kita macam biasa tetap malam medoh lah sini, tak adalah ke mana-mana dah. Surau masjid kita penuh lah. Ni memang keluhan semua masjid dah separuh dah susut dah. Dah bagi mana tak tahu. Tapi kita jangan pandang hina pula yang tak datang tu, sebab esok badan kita dalam masjid, hati kita keluar lagi tak guna. Faham? Kan? Kita teleng-teleng orang yang keluar 8 rakaat dah keluar, tunggulah 20. Tengok kan dia keluar hati dia dalam masjid, kita dalam masjid hati keluar, lagi tak boleh pakai. Faham? Allah sembunyikan malam Al-Qadar. Yang kompak tuan-tuan, Allah sembunyikan redanya pada ketaatannya. Kita tak tahu mana amalan kita yang Allah terima. Petang ni geng sahah,
pergi ke Semandua dengan Siliau hantar bubu lambu. Ni 3 orang ni akan pergilah ke Siliau. Tuan-tuan, kita buat coalition pun dengan tuan-tuan lah, tak tahu lah iklan sampai tuan-tuan buat tak pandang, tak tahulah. Kan iklan bubur lambu, bagilah orang ngasor sama-sama. Kita tak tahu yang mana Allah terima, yang bubur lambu ko, yang nasi ayam ko, yang nasi Arab kambing ko, yang tahajud ko, yang witir ko, yang Quran ko, yang kita tak tahu mana yang Allah terima, tuan. Sebab itu buat semua. Buat yang mampulah. Yangnya takatnya kita boleh RM20. Sedekah kita RM20. Takatnya dan tahajud boleh ompek, buat ompek. Dan boleh khatam paling handa sekali, buat sekali. Faham tuan-tuan? Buat semua amalan. Kita tak tahu mana yang Allah terima, Allah sembunyikan tuan. Yang antaranya yang kelima, Allah sembunyikan Ismullahil A'zam. Itu saya kata tadi, Ustaz Nazri kita malam tadi baca surah An-Namlu. Adalah cerita tentang tuan-tuan Asif bin Darkhia tu. Wali Allah di zaman Nabi Sulaiman yang ambil tender pindahkan istana Balqis dalam sekelip mata. Yang jin ifrit dah masuk job itu tuan, dah masuk tender tu, dia kata aku boleh pindahkan istana Balqis dalam tempoh kau duduk qabla an taquma min maqamik, sebelum kau bangun daripada kursi singgasana kau, aku boleh pindahkan istana Balqis. Tapi tuan, Allah berikan kelebihan kepada tuan-tuan Asif bin Darkhia kerana beliau orang yang tahu rahsia Ismullahil A'zam, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung. Maka itu juga amalan kita, jangan tinggal baca Asmaul Husna. Tuan-tuan baca semua 99, baca semua nama Allah, tawassul dengan nama Allah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita amalkan Allah terima. Sebagai penutup, saya nak sebut juga, iaitu sahabat kita, guru saya lah, Syekh Habib Dr. Tahir Ahdal. Dia minggu lepas dah berangkat ke Mekah, ke Madinah, sekarang di Mekah lah. Dia kata siapa yang nak buat badal umrah, ini mungkin agak pelik dalam masyarakat kita, tak berapa viral lah, cuma boleh saya katakan. Saya dengan keluarga saya lah, adik-adik saya collect lah soal RM50, RM100, saya dah buatkan badal untuk arwah ayah saya kan. Collect lah tuan-tuan, buat ini pandangan. Sebab tadi saya dah bacakan hadis, sebut juga Syekh Hasan Masyad sebut umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Umrah Ramadan sama macam haji dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, manalah terdaya kita nak kumpulkan RM12,000, RM10,000, tak ada modal. Tahun depan lah insya-Allah. Tuan-tuan, kita kumpul lah. Tapi mungkin saya tanya Ustaz Kasim, Ustaz Kasim dah tahun 40 kan? Tahun ni dah 84 umur dia. Guru saya, guru ayah saya, guru atuk saya Ustaz Kasim ni. Tuan-tuan mungkin tak mengaji dengan dia kan, tapi sebab masa dia muda-muda dulu dia rancak macam ni lah. Ni dah berumur ni, mungkin slow sikit lah cara mengajar kan. Ustaz Kasim tu guru saya, guru ayah saya, guru atuk saya, guru Ustaz Syafi'i, orang PD semua mengaji dengan dia. Saya tanya, Ustaz tak pergi umrah? Oh, dah tak terdaya lah. Kerana tuan faktor apa? Usia. Tapi tuan-tuan, kita tetap ada peluang apa dia, buatlah badal umrah. Untuk kita yang hidup pun boleh, apatah lagi untuk arwah keluarga kita pun boleh tuan. Ini kalau ada yang berminat, saya bukan ejen dapat apa-apa bahagian tu, tapi saya hanya panjangkan hajat daripada Habib. Kalau ada yang rasa nak buat tu, nanti jumpa saya lah personal, saya terangkan. Kan saya cerita depan-depan ramai kan, tuan-tuan terkejut kan. Tuan itu saja. Jazakumullah khairan katsira. Selamat beramal. Semoga Allah terima segala ketaatan kita. Banyak-banyak berdoa. Bertemu Lailatul Qadar tuan-tuan. Panjang umur kita dalam ketaatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahul azim. Terima kasih tuan-tuan.